Hai, Assalamualaikum. Saya Acap. Saya Rashid Samsudin. Saya Rafar Mazlan. Siapa kau? Rafar Mazlan. Saya Haris Zazman. Dan saya Fik Latif. Kalau korang tengah tengok atau dengar, maksudnya korang tengah dalam cerita Cerita apa? Cerita apa? podcaster. Sambut lagi sekali. Sambunglah, Fik. Lagi sekali. Yang podcaster lagi sekali. Tak, kau kena buat. Okay, aku ajar kau last, kau tolong ikut Kalau korang tengah tengok ataupun dengar, maksudnya korang dalam podcast. Oh, okey. Kalau korang tengah tengok atau dengar, maksudnya Korang dalam podcast. Soalan aku belum start lagi. Itu aku training. Try sekali. Sampai esok tak habis ni. Kalau korang tengah tengok atau dengar sekarang, maksudnya korang dalam Podcaster. Sembang sampai lepas. Apa? Tak payah marah sangat. Okay, Cap. Tak, dia tak sembang. Dia ulang sampai lebar. Untuk segmen podcast pada hari ini, Oh, ya. Macam Ya, jadi moderator, baik. Kau Okey. bagi ceramah. kita akan mendengarkan korang punya pendapat tentang filem apa yang korang rasa the best. Okey, kita mulakan dengan Adan. Asal aku. Kau belah kanan aku. Okay, tak, sebab aku terus kan. Topik Aku nak tanyalah. Okey, macam ni lah. Kita main macam ni. Apa definisi korang filem itu adalah filem terbaik? Apa yang Betul. kena ada filem terbaik? Okay, macam tadi kau cakap kan, apa yang perlu ada untuk filem terbaik? Definisi korang filem terbaik. Okay, Harid, terangkan. Kalau aku sendiri first kali aku akan first impression aku akan tengok dia punya poster lah. Dia punya poster, adakah filem tu cantik dia punya poster. Dan tengok siapa dia punya pelakon, siapa dia punya director. Bila dah masuk, bila dah tengok, aku akan tengok pada dia punya sinemato, dia punya skrip. Aku sinemato, skrip, lagi apa lagi lah? Color lah kot. Aku kadang-kadang tu macam mungkin storyline dia tak best tau, tapi director dia mungkin DOP dia sajikan kita dengan cinematic visual yang cantik. So macam it's okay kalau storyline tak best, tapi orang tu hidangkan benda yang cantik. So aku macam tengok je lah. Bagi aku itu pun dah cukup baik lah untuk aku. Apa filem yang kau rasa cantik yang kau pernah tengok? Sekejap, aku nak bagi nampak aku pula. Oh, okay. Sorry. Sabar, Kau host. awak Sorry. Okay. Aku lah sedia jujur lah. Sebelum aku kenal korang, aku tak ada basic filem kan. So aku just tengok filem tu, just enjoy the movie je. Yes. So sejak aku kenal dengan Pak An dengan korang kan, aku tahu lah tengok movie dia, kita tengok dari segi angle, kamera angle dia. Kau tahu tak aku ada kat sini? Kalau boleh kau macam sini ke sini Dan jugalah. Apa? setan. Oh. Tak ada. So aku tahulah angle kamera, color semua. So sejak masuk ceburi bidang ni lah, Yes, aku tahulah segi-segi tu. Alhamdulillah. Okay, Fan, awak pula macam mana, Fan? Awak diam dari tadi. Awak terang Ustaz. Bos kau. Aku rasa kita punya taste sama lah, Red. Ya, betul. Sebab walaupun story dia tak adalah heavy sangat, tapi dia punya editing, dia punya music, dia punya dari segi colour, cinemato dia semua, saya suka visual lah. Betul. Saya tengok visual. Lagipun bagi contoh lah, macam filem indie iaitu Terbaik dari Langit. Betul? Filem tu siapa tengok? Tengok. Acap tak tengok. Acap tak tengok. Kau pernah tengok Terbaik dari Langit? Pernah. Siapa berlakon? Cristiano Ronaldo. Mana aku tahu. Tidak, aku tengok My Stupid Boss. My Stupid Boss. Itu colour dia lawa. Aku suka colour cerita. Kau baru tengok kan? Production. Ya, baru tengok. Ya. Okay, saya move on. Terbaik dari Langit tu isu dia tak besar sangat pun. Dia cuma sekumpulan kawan yang nak pergi trip, sebab seorang je yang passion dia memang nak buat filem. Tapi filem dia macam mengarut, tapi kawan-kawan dia just ikut je. And dia punya isu dia tak heavy sangat pun. And then ada pergaduhan apa semua. Tapi macam Arik cakap tadi, dia ada sajikan cinemato, visual nature yang cantik. Itu sedap lah. Kita tengok pun tak stres. Lagi satu macam filem Kill. Kill sangatlah. Ya. Okay, kau tengok tak? Adalah salah satu filem yang aku suka lah. Best lah. Lakonan Reza Minhad. Baru nak tanya Acap. Kau tengok Akil? Tengok. Siapa berlakon? Reza Minhad. Perempuan siapa? Perempuan tu jap, Nat Zainal. Tak tengok cakap, tak tengok cakap. Bukan eh? Jangan malukan diri kau. Lagi buat tahu, lagi nampak bodoh. Tak apa. Christina Suzanne. Christina Suzanne. Yang kurus tu Dia menceritakan tentang seorang lelaki ni, di mana dia dah stres sangat dengan kehidupan. And dia tiba-tiba ada agensi ni, dia bantu kau untuk bunuh diri. Yes. Tetapi dia punya plot twist dia,
masa ending tu okay, dah sampai masa kau tahu bila, pukul berapa, dekat mana kau akan mati. And then contohlah sekarang pukul 6 suku kau akan mati. And then pembunuh tu dah datang kat kau dah. And then bila dia tarik trigger tu, sebenarnya kau nak hidup lagi. Itu dia punya agensi tu punya mission lah. Betul. So dia macam bagi peluang kedua untuk kau untuk terus hidup dan kau rasa kehidupan itu bermakna. Yes. Kau tak ready ada, pun dah mati. Dia ada pengajaran jugalah. Dia ada pengajaran. Bukan ada lah, memang tu pengajaran dia. Isu dia berat tapi dia pengajaran. Sambil-sambil tu dia sajikan kita dengan visual cantik. Cantik gila. Korang siapa yang tak tengok, lagu pun best. Yes, OST dia sangat best. Dia memang filem indie lah. Kalau macam bagi aku kan, aku suka tengok cerita Hindustan lah. Kenapa kau gelak? Tak, aku pun suka tengok Hindustan. Dan aku boleh cakap Hindustan. Kau suka tengok Korea ke apa? Okay, bagi Itu- Afiq cakap. Itu okay, masa awalnya yang aku kenal yang filem ni, aku dulu masa kecil aku minat tengok Hindustan lah kan. Sebab aku suka dia punya macam mana konsep dia yang dia guna culture dia masukkan dekat dalam filem tu, which is dia menggunakan apa yang dia ada dekat dalam dia punya negara kan, which is tarian dia, lepas tu dia punya kadang kalau macam cerita Hindustan tu dia ada festival yang festival dia punya perayaan diselitkan dekat dalam filem tu. So macam secara tidak langsung kita pun tahu macam ni rupanya culture kan. Itu kira bagus juga diselitkan dia punya culture dia dekat dalam filem tu. And then satu lagi, kalau yang cerita Hindustan ni dia ada macam music dia, lagu dia, kalau korang tengok cerita Hindustan je dia punya lagu yang sampai 6 minit 7 minit, tapi dia punya tu effort yang nak buat tu memang sangat debam lah. Sebab sampai dia punya penari bukan seorang dua, penari sampai ratus-ratus orang. Lepas tu dalam masa yang sama dia nak kena macam synchronize dengan semua orang yang nak siap ada menari semua tu. And then dia punya look dia, which is kadang tiba dekat Switzerland, tiba dekat Australia. Cantik. So dia punya colour, lepas tu dia punya visual dia memang kalau korang tengok pun mesti rasa wow, diorang ni macam gila lah, macam mana diorang buat ni kan. Macam mana diorang terfikir untuk buat macam tu. Kira macam director ni memang power lah. Dia macam dah nampak apa yang diorang nak buat sebenarnya untuk filem tu. Aku setuju juga dengan Hindustan dulu sebab aku pun tengok Hindustan kan. Tapi Hindustan yang best dia, walaupun cerita dia 2-3 jam, yang best dia contoh lah, cerita dia pasal kau daripada kecil. So cerita kau daripada kecil tu je dah makan setengah jam ke sejam. Faham tak maksudnya? Kalau cerita kita biasa, kalau kecil tu macam 10 minit je, part kau kecil tu kau dah besar. So dia punya timeline tu cantik tau disusun. Lepas tu aku boleh cakap DOP untuk Hindustan lah paling terbaik lah sebenarnya tau. Kadang-kadang kalau tengah scene gaduh, ni tengah shoot scene sini ni, tiba-tiba pump kamera kat atas pula, lepas tu kat tepi pula, kat sini pula. Dia punya susun atur dia sangat menarik. Faham tak? Bagi aku Hindustan, sebab kita belajar pun, lecturer pun cakap Hindustan adalah salah satu cameraman yang apa orang kata, camera work yang baik kan. Hindustan kan kalau nak belajar kan. Kalau kau Cap, cerita apa yang kau minat? Aku minat cerita yang macam thriller yang seram lah. Ya, boleh bagi satu contoh tak, Cap? Kenapa? Scary movie. Scary movie tu Bukan bang, itu tak scary dia bang. tu dikira komedi. Ini thriller yang betul thriller lah. Kita nak tahu ending dia macam mana. Kita pun nak tahu filem apa Filem apa tu? Yang first Conjuring lah. Conjuring. Ya, itu aku suka tengok sebab dalam cerita dia penuh dengan keseraman. Aku pun seram tu, kau nak cakap apa ni? Aku seram ni. Okey lah, kita ambil yang skop kecil sikit. Kalau dalam Malaysia, cerita Dalam apa seram? Malaysia Uish, berat kan? Tak, cerita apa yang kau rasa seram? Cerita apa yang kau rasa seram yang kau pernah tengok, yang kau rasa kau suka? Kita ada Bukan zombie kampung pisang, bukan Rik. Oh bukan. Kau nak cakap tu Kita ada ni ni mujizat yang- apa? Munafik. Munafik tu best juga sebab dia ada cerita kisah-kisah apa macam bomoh tu. Kita kepercayaan kita kepada benda tu semua. Betul. Dia masuk-masuk semua Tapi tu lah. bagi aku aku baru tengok Roh. Kau tengok Roh? Korang patut tengok Roh sebab Roh bagi aku adalah filem Spoiler alert. thriller yang sangat cantik dari Roh Malaysia Malaysia sebab sebelum ni kita punya filem seram kita selalu selitkan dengan kamera movement yang bergerak-gerak kan, membening-bening kan. Bagi aku tak semestinya kita kena ada benda yang
movement yang macam tu untuk menjadi takut, untuk takutkan orang kan. Tak semestinya jadi macam tu. So Roh ni bagi aku dia bagi example yang bagus lah dekat Apa elemen yang dia keluarkan untuk menaikkan mood seram? Dia just main dia static tapi dia keluarkan audio yang menakutkan je. Audio yang menakutkan tapi bila dia cakap tu dia punya skrip bila kau dengar dia bagi tahu pasal kau tengok tak Ruh? Tak tengok lagi. Mara buka. Aku tak tengok Dia lagi. punya skrip dia bagi tahu pasal satu apa panggil tu ritual ni kan. Itu pun kau dah takut. So dia gunakan skrip je. Dia tak perlukan guna camera work yang ni kan. And camera work dia pun sangat cantik lah. Relax, kau tengok tapi kau takut. Itu pun dah best lah. Suspend tak ada macam tak ada yang dia jump scare dia ada jump scare tapi dia tak macam tak heavy sangat. tak heavy pun. Tapi kau takut. Ya, sangat bagus lah. And Roh kalau korang tak tengok lagi Roh, sila tengok. Sangat best. Aku ada tengok kat sebab dia shoot dalam hutan tau. Kau boleh bayangkan hutan tu diorang kata agak tebal hutan tu. Tapi diorang boleh main kamera angle yang menarik, tahu tak? Ya. Diorang boleh menggunakan ruang yang kecil untuk menghasilkan satu benda yang cantik. Ya. Tapi aku tak tengok lagi lah. Dia punya aku tak tengok lagi tu. Kau tahu? Dia tahu sebab dia tengok review orang. Aku baca review. Dia punya tu pun tak banyak tempat. Just aku tak silap aku 4 je kot. Ni sana. Memang semua dalam hutan. Yes, sangat best. Fik, Hindustan kau. Aku nak tanya, Hindustan apa yang kau rasa paling best? Yang paling best aku rasa cerita ni Diwali. Muhabbatin. Muhabbatin. Yes, that one. It's a masterpiece. Ada Muhabbatin Kau tahu apa sambungan Muhabbatin? Apa dia? Muazahir. Zahir batin. Bongok. Lambat je kau ni. Aduh lambatnya. Ya Allah. Okay, sambung. Jangan batuk. Jangan batuk. Terus cakap. Okay. Benda tu lawak sebenarnya. Kan? Muah batin. Batin. So sambungan dia Muah Zahir. Zahir batin. Macam baru dapat tau. Tak tahu. Sorry lah. Lawak ni sangat educated. Tak sebab kat Aku tahu sini tu. sini cuma ada 4 orang saja yang budak filem. So seorang ni macam business dia cakap. Dia cakap oh ya ke? Aku suka thriller. Dia macam lost sikit. Okay, sama yang aku tadi. Cerita yang Hindustan yang apa aku rasa macam best. Muhabbatin, Kabhi Khushi Kabhie Gham. Singgam. Isak Gam benda. Dapat bodoh dah. Dah dua bodoh. Lepas tu ada satu lagi aku tak ingat apa. Diwali je lah. Kush Khosahir. Yes, Coach Otahir yang siapa Shah dengan Kajol. Kajol. Yes. Itu yang bagi aku dia punya storyline tu memang best lah sebab dia susun cantik lah dia punya jalan cerita dia. Macam mana orang tu daripada setiap scene tu dia akan dia related tau dengan dia punya scene yang seterusnya. Which is dia macam ada permulaan, lepas tu climax, lepas tu dia ada punya bila nak sampai penghujung dia, which is di mana kita faham lah dia punya penyampaiannya tu. Tapi dalam masa sama dia tak nak buat audience boring, so dia selitkan dengan lagu. Tu dah ada dance semua tu sebab dia tahu cerita dia memang panjang 2-3 jam. Sebab tu dia selitkan something element yang untuk tak nak bagi orang bosan, which is music lah, music dengan lagu. Kalau bagi aku, sebab aku suka music lah kan, sebab itu kira macam salah satu cara untuk director tu menarik penonton melihat filem tersebut. Wah, Kau macam buat seminar. Ni apa kau cakap ni? Kau ambil apa ni tadi ni? Kau dah ambil apa-apa? Kau tak cerita Danggal? Danggal ya, bagi aku itu adalah sangat cantik lah. Filem Hindustan yang bagi aku sangat cantik. Danggal kan? Satu nak tanya. Tadi kau banyak cakap pasal Hindustan. Ada cerita Melayu yang mungkin kau minat? Cerita Melayu KL Gangster ke? KL Gangster, Ada World ke? Anak Mami ke? Anak Mami Kembali. Mungkin Shift Malam Raya? Mungkin. Budak Fita ni. Kita budak terpromote apa ya? Bagi aku fikir dulu Tapi Hindustan kan dia macam related juga macam maksud aku dia punya work tu macam sama macam cakap kau work macam Hindustan punya apa gila macam filem Melayu yang dulu. Macam P. Ramlee kan dia nyanyi juga. Aku rasa itu adalah orang kata dalam bahasa filem mungkin tak tahulah kan, kalau salah formula lah kot. Formula diorang letakkan itu sebagai Untuk tarik orang suka nyanyi kan, so orang ikut nyanyi. Itu mungkin salah satu promosi. So orang tahu lagu tu, tahu cerita tu. Macam tu lah. So okay, selain filem aku nak tanya korang, sitcom korang layan tak? Sitcom lah. Sitcom kalau sitcom Melayu je tu. ya, apa Kopitiam? Pimai Tangtu. Pimai Tangtu juga. Alright.
Okay, aku nak tanya korang pula. Director apa yang korang rasa yang korang suka lah kan? Macam filem tu korang suka dengan kau suka hasil karya pengarah tu. Okay, bagi aku suka director Kabir Bhatia. Kau tahu Kabir Bhatia kan? Macam pernah cakap je tadi. Ya ke? Dia buat filem apa? Dia buat filem Pulang. Lepas tu dia ada buat filem Aku suka kat Sangka. Macam dia Sangka dia buat drama tak ni lain. Drama ni Yang cerita hantu tu kan? Ada lagu. Kau Lagu apa? Nyanyi sikit. Naim Daniel punya lagu ke? Drama apa Cinta jangan engkau pergi jauh dari So tajuk dia Cinta Jangan Pergi. Betul. Cinta Jangan Pergi, lakonan Remy Sak dengan Tizakiah. Cerita tu macam ni je lah. Best lah dia punya storyline dia. Cerita tu mengisahkan tentang seorang ada dua orang lelaki perempuan. Ni dia orang berjumpa dekat Switzerland. Okay, aku ingat. And then diorang kenal dekat sana semua, dah bonding semua. And then dah memang rapat betul lah. Macam Ada Tizakiah ke dalam tu? Ada. Ada boy. Kenapa? Tak ada. Ada Aku suka Tizakiah. Aku pun. And then diorang Dia pelakon power tu. Okay, diorang kenal tu, friendship diorang sampaikan dah jadi in relationship. So bila Diorang dah macam ni je aku ingat. Then Remy Sak ni Dia accident kan? dia accident. Dia accident sampaikan mayat dia tak jumpa sampai dia disahkan meninggal dunia. Mati lah sebab dah tak jumpa. So sebenarnya dia hilang kan? dia hilang. Lepas tu dia hilang ingatan tak silap aku. Sebenarnya dia hilang ingatan. So perempuan ni pun dah nekat, laki tu dah meninggal. So Dia balik Malaysia kan? nikah dengan orang lain. Dekat Malaysia. Tunang dengan orang lain. Lepas tu dia pergi Switzerland balik kan? Tak silap aku. Dia hilang ingatan semua. And then dia recover, memang tak ingat langsung pasal perempuan tu. Sebab dia pergi Switzerland tu, dia nak ingat balik apa yang ni. Ini series kan? Drama. Best lah, best. Betul cantik. And then bila dia dah ingat, dia pergi rumah perempuan tu, tengah tunang dengan lelaki lain. Kau hajar. Masa tu memang konflik dia start tu. Itu baru episod 2 tau. Baru episod 2. Yes. Best lah, Cinta Jangan Pergi. Kabir Bhatia memang baru pun. Dia kalau ada buat cerita hantu tau dulu, drama apa lah nama dia, Saka ke apa entah. Sangka. Bukan. Drama. Drama Drama apa? yang TV3 drama cerita hantu tu. Tapi cerita tu memang best lah. Susuk. Aku lupa. Susuk lain. Susuk lain. Tak jaga hati. Kalau macam aku pula kan, kalau aku ada minat beberapa pengarah lah kan. Walaupun aku tak belajar dalam pengarahan kan. Aku minat Mamat Khalid. Kalau yang tak terlampau berat punya cerita lah, dengan Din Said. Wow. Yes, Din Said punya siap. cerita. Nampak bijak di situ sebab kita tengok mise-en-scène dia. Faham tak? Kita tengok colour dia. Sebab kadang-kadang dia menengahkan latest filem Din Said cerita apa? Itu Change. Ya ke? Ada lagi baru lah. Tak tengok. Tak ada lah. Ya, sebab tu lah. Dua filem Din Said yang aku suka sebenarnya. Itu Change sangat bagus. Itu Change dengan Bunuhan. Sezi Sam Bunuhan lakon kan? the best. Dia macam Sherlock Holmes tau. Dia macam cerita tu agak berat lah, pasal ada sumpahan, dia akan bertukar semua. Lepas tu dia punya kostum, dia punya prop and set dia cantik tau. Sebab aku pergi time dia on shoot tu. Sebab cousin aku ada kena guna time shoot tu. So aku tengok dia punya set. So cantik tau, dengan bulu-bulu dia buat terbang-terbang bagai. Tapi filem yang macam tu aku boleh cakap tak semua orang boleh tengok. Betul. Sebab aku pun mengantuk gak tengok. Ya, sebab cerita aku tu berat kan? Ada orang tu keluar daripada teater kan, keluar daripada wayang tu cakap, cerita apa ni, tak faham lah. Bunuhan. Burung sana sini Itu kan. Lepas tu kau tampar muka dia betul? Aku tampar, aku ludah muka dia. Tapi tak apa, it's okay. Still dia beli tiket and tengok. It's okay lah. It's okay not to be okay. Itu lagu. Itu drama Fan. Itu drama. Itu drama. Lepas tu kalau untuk yang Mamat Khalid pula, aku suka cerita dia adalah sebab cerita dia ringan. Dan dia banyak kritikan sosial kepada masyarakat di dalam filem tu. Sebenarnya cerita Mamat Khalid pun filem culture juga. Culture orang Melayu. Betul. So agak dekat dengan kita. So bila kita tengok macam, ni perangai aku ni, tu kita gelak kan. At the same time
dia tahu macam mana nak menampak orang yang tengah tengok filem tu, faham tak? Aku nak tanya kau. Aku nak tanya kau kan. Setengah orang ada berpendapat cerita filem Mamat Khalid ni adalah filem sampah. So apa pendapat kau? Pendapat aku tidak lah. Filem Mamat Khalid adalah bukan filem sampah. Filem Mamat Khalid adalah filem genius bagi aku, faham tak? Setiap apa bibit skrip yang dia kata dekat mulut tu, semua ada maksud yang sendiri. Yes. Kan? Apa salah satu filem Mamat Khalid yang Oi, banyak tu. Kalau Yalah. kau tengok Zombie Kapur Pisang kan. Tu. Oh, yang dia cakap kita ada wawasan. Dia orang tu jadi apa, MA, medical assistant, sebab kan dia SPM je. Dia ulang banyak kali macam tu. Kan ada setengah masyarakat kita macam kalau kau ada SPM kau pandai, kau tak ada SPM kau bodoh. Faham tak? Betul, So betul. kalau korang tak tengok dengan minda yang terbuka, korang akan takut di situ je lah. Kau akan betul lah tu. Kau takkan faham apa yang dia cuba sampaikan. Kalau bagi orang yang macam tak faham dengan filem ni, dia akan tengok, dia just nak apa yang diorang nak tengok je, which is benda yang kelakar, benda yang sedih, faham tak? Tapi kalau bagi kita, kalau macam orang-orang filem, macam kita 4 orang termasuk Ngacap lah kan, kita dah termasuk juga kan. Aku rasa malu lah cakap orang-orang filem tu. Tak adalah, kita bukanlah orang filem, kita belajar benda tu. Belajar filem lah. Kita mungkin ada ilmu sedikit. Kita mungkin ada ilmu, mungkin ada baju orang-orang filem. Betul. Itu orang-orang filem. Kau lah pakai baju tu. Betul? Okay, mana dia? Kau macam hilang je nak cakap apa tadi. Sorry Oh, tu kira macam orang yang tak faham dengan apa yang disampaikan oleh director tu, sebenarnya dia tak faham apa orang nak panggil tu? Direction pengarah tu. Yes, direction pengarah tu. Betul. Boleh lah sekali Sebab kan. bagi aku setiap pengarah dia buat tu bermaksud tau. Hmm. Dia ada maksud dia ada nak bagi tahu something. Betul. Dia bukannya buat okey aku nak buat macam ni. Sebab setengah pengarah memang dia nak dia tak silap kalau salah maafkan saya, ada authorship tak silap aku. Mamat Khalid ni dia ada benda tu bagi aku. Dia orang tengok tu, oh ini filem Mamat Khalid. Dia dah tahu Orang tengok ni, oh ni filem Mamat Khalid. Itu benda tu. Lepas tu macam kalau orang lain pun buat yang filem macam tu juga, orang akan cakap, oh direction dia lebih kepada Mamat Khalid. Yes, Faham tak? Ini style Mamat Khalid ni. Maksudnya dia Mamat Khalid dah ada dia punya signature dia kan. Betul. Lepas tu kalau aku dah hilang dah nak cakap apa. Aku nak tanya Acap lah. Acap, okey, kau tak ada macam basic filem kan. Okey, kau rasa kau suka tengok filem yang macam mana? Apa yang kau rasa ada ni, okey, cerita ni dah best. Komedi makin ada. Komedi seram. Okey. Itu je. Maksud kau apa? Macam okey, kau benda filem ni bagi aku adalah kepuasan bila kau tengok filem ni best. So apa benda yang kena ada? So maksud kau macam tadi komedi dengan seram. Shift Malam Raya kau tengok? Sebab dia ada komedi dan seram. Yes. Tak habis. Okay, so komedi seram apa yang kau suka tengok? Yang main tak berat. Soalan ni tak berat pun. Tak bagi kau tak berat lah. Okay, filem apa? Komedi Filem seram aku yang kau tengok? bagi aku yang Melayu lah. Kita ambil Melayu. Aku suka yang aku minat tengok Zombie Kapur Pisang lah. Sebab dekat dengan kau lah. Baru je cakap tadi. Sebab ada je orang cakap filem tu kelakar tapi filem ni tak best Betul? sebab mungkin storyline dia tak best. Mungkin Bagi aku dulu aku tak kisah storyline tu. Aku kau yang rasa penting kau gelak, gelak. kau gelak dah cukup puas lah. Gelak cukup puas Okey lah. Tapi kan ada baru-baru ni yang jadi isu yang kata kalau kita nak ambil seorang pelakon, kalau saya salah maafkan saya lah kan, produksi tengok follower. So apa pendapat? Kau salah tu, tapi aku maafkan kau. Habis tu Kau kata kalau salah maafkan saya. Lepas tu dia Kau kata salah maafkan saya. Okay, aku salah, maafkan saya. Minta maaf Tak lah, tapi betul lah tu. Tapi apa aku rasa tak semua production yang mencari kalau nak pelakon tu kena apa? Aku tak kena ada follower yang banyak. Betul, aku tambah sikit Lepas tu macam ada jenis beberapa filem yang orang kata filem underground ni. Filem tu best tapi dia tak dapat exposure yang banyak macam filem-filem yang ada yang tak best tapi dia punya orang kata marketing dia besar-besaran. Betul. Tapi tak filem yang power maksud aku yang bagus ni tidak dapat. So apa pendapat? Faham tak? Faham. Ini berbalik kepada adakah filem itu Sorry dia cap. Berat tak? Sorry dia cap. kalau nak mengatakan tentang filem itu bagus ataupun tidak. Tapi awak mengatakan tentang filem itu best tetapi tidak mendapat sambutan yang ramai. Okey, ini balik kepada adakah filem itu independent ataupun tidak. Contoh
filem independent macam dia tak ada dana pun. Dia memang start from scratch, pakai duit sendiri, pakai duit production, memang ni buat filem. Ataupun filem itu yang mendapatkan yang dapat sambutan ramai, iaitu apabila dia ada mendapat dana, dia ada marketing yang kuat. And then dia dapat sampaikan cerita itu. Best tak best tu lain cerita. Asalkan marketing kuat, power orang tengok. Contohnya kalau cerita tu memang best. Contohlah filem Interchange, betul? Filem tu best, tapi tak dapat sambutan ramai sebab marketing dia tak kuat. Tapi orang-orang yang dah tengok cerita tu akan cakap best. Betul. Tapi orang yang tak tengok cerita tu akan cakap macam, filem apa ni, pelik kan, sebab marketing tak ada. Lagipun dia tak tengok cerita tu dan dia tak rasa nak tengok pun. Betul. Sebab tak ada marketing yang kuat lah kan. Macam Want to Jaga, Want to Jaga, cerita tu best tapi dia orang tak ada marketing yang kuat. Mungkin Betul. tidak cukup bajet ke apa. Tapi cerita tu sangat best sebenarnya. Tapi Amirul Effendi, pelakon Want to Jaga pun keluarkan statement tu, betul? Betul. Yang dia keluarkan, adakah saya perlu membeli followers untuk mendapatkan panggilan-panggilan? Tapi kau rasa okey ke untuk sesebuah produksi? Aku rasa topik kita agak berat pada Aku rasa itu adalah macam win-win situation lah untuk production tu, sebab dia nak save sikit marketing kat situ, supaya dia ambil seorang pelakon yang followersnya ramai, untuk pelakon tu market kan. Yes, dia dapat marketing dekat situ. Contohlah kalau dia berlakon power tapi tak ada follower, itu adalah, kalau tak ada follower tu, itu adalah tugas production tu yang untuk mengeluarkan marketing lain, keluar kos lain untuk promote benda tu, betul tak? Betul. So agak, bagi aku benda ni sebenarnya tidak elok lah sebenarnya nak saving cost lah. Tapi kita pun tak boleh nak salah juga kepada production itu sendiri. Betul. So mungkin dia berbalik juga kepada diri kita sendiri yang kena support lah benda-benda yang berkualiti. Betul. Mungkin kita boleh mengambil contoh terhadap filem-filem barat. Tak kisah, bukan Hollywood saja, ataupun filem yang macam cerita apa yang Italian job. Italian yang dekat Netflix tu. Money Heist. Yang dia suka perempuan tu. Ramona. Itu best lah. Ramona best kan, betul. Best. Tapi dia mendapat sambutan ramai, tapi adalah kita buat research sikit pasal dia punya pelakon kan. Ya, betul. Follower dia tak banyak pun. Betul. Tak sampai ratus ribu pun. Tapi dia punya lakonan sangat mantap. Tapi bagi aku cerita tu sendiri dia ada platform dia yang bagus lah, which is Netflix. So orang akan tengok juga macam mana pun kan. Sama juga dengan Money Heist. Yes, Money Heist. Money Heist betul. cerita tu tak famous, tapi Netflix beli. Kau tahu kalau Netflix dia ada macam, dia letakkan kau macam cerita kau best, dia akan letak kau nombor 1 trending kan, faham tak? Tapi Money Heist diorang beli, diorang tak letak trending pun. Filem tu dah lama. Filem tu dah lama. Orang kita yang buat benda tu trending, lepas tu Ya, terus ya. jadi Money Heist tu kan. Maksudnya diorang tak adalah judge, kau tengok dulu cerita tu kan. Lagipun pelakon dia entah siapa-siapa kan. Tak siapa-siapa, tapi sekarang dah power Pelakon kan. dia dah terkenal sebab cerita tu. Money Heist Betul. Aku nak tanya korang pernah judge tak sesuatu filem, ataupun korang tengok je dulu? Maksudnya macam korang tak suka filem tu. Macam filem tu macam apa doh filem ni, tapi korang tak judge, korang tengok. Pernah tak? Dan filem apa? Aku filem apa ya? Aku lupa nama dia. Zack Lokman buat cerita tu. Zack Lokman Filem tu sampah? Filem bukan ada setengah pendapat lah. Filem sampah ni dibuat sengaja, which is bukan sengaja lah. Dia macam cakap ada juga orang nak mengangkat filem sampah ni, which is macam dia nak cakap juga yang filem yang buruk ni pun sebenarnya ada audience dia lah. Sebenarnya ada juga yang orang yang suka filem macam ni, yang orang layan juga filem macam ni. Berat kan? Berat kan benda ni? Berat tu. Berat lah Kan? Agak berat lah sebenarnya Kan? Tapi kau tengok je lah. Aku tengok je. Kau tak So boleh cakap apa-apa lah start kan? daripada tu kita tak boleh nak judge lah. Sebab sebenarnya effort diorang buat tu bukan senang. Bukan senang diorang nak buat filem. Kita ni siapa nak judge orang punya filem kan? Kalau kita tak suka, just don't judge kan. Kalau nak support bagi aku lah macam tu. Sebab diorang pun ada je yang suka filem macam tu. Aku rasa kalau nak judge pun biar judge yang berilmiah lah. Janganlah cakap sampah lah benda tu. Sebab nak buat filem sangatlah susah kan. Kesian dia acap. Acap betul? Macam okey. Betul. At least kalau nak judge pun bagilah judge
judge dari segi, tengoklah dari segi dia punya camera work ke, dia punya storyline ke. Kalau boleh nak improvise dia macam ni ke. Bagi tahu jalan kan. Betul. Jadi sebenarnya merdekanya pada hari ini kan. So aku meminta kepada korang merdekakanlah diri korang untuk support filem-filem tempatan. Ya. Wow lah. Dah paid review. Paid review. Yes. Tak adalah, maksudnya Tak macam adalah. contohlah kalau korang rasa filem tu I mean like macam yang fasa follower. Nak ambil tu, bagi aku benda tu kita kena merdekakan minda kita daripada benda tu, faham tak? Tak semestinya kita Yes. tak semestinya kita nak tengok dia sebab dia famous je. Betul. Kalau kita tak nak tengok ni sebab kita tak kenal siapa tu kan. Korang kena tengok je filem-filem apa yang korang rasa macam orang cakap tak best, tak apa, korang tengok dulu. Bila korang dah tengok baru korang cakap best ataupun tidak best. Faham tak? Kita tak boleh je nak judge benda tu. Nanti benda tu jadi tak elok lah. At least kalau tak nak tengok pun beli je lah. Kalau ada duit lebih, beli je lah tiket. Support orang kata. Support. Supaya kita punya filem ni dapat berkembang, dapat membuat lebih cantik lagi. Betul. Ya. Kau pernah tengok Badang? Badang. Badang tu macam apa yang kita cakap lah, sebelum dia keluar banyak spekulasi kan, banyak bad review. Tapi apabila saya tengok tu nampak macam wow, macam tu. Amazing. Wow. Kau pernah tengok Badang? Kau tak tengok? tengok Kau tak tengok? Badang? Kau tak tengok? Kau tak tengok Badang? Aku tak tengok. Sorry. Aku masa mula-mula ada orang cakap banyaklah beberapa spekulasi apa yang cakap? Spekulasi. Spekulasi. Yang macam cakap apa doh Badang ni, tapi aku mengambil inisiatif diri aku untuk tengoklah cerita tu kan. Tapi bagi aku tak ada masalah pun, okey je. Tapi kau pernah tengok? Sebab kau belajar ni kan. Ya. Aku tengok skrin besar. Apa pendapat kau? Pendapat aku pasal cerita Badang. Cerita Badang bagi aku Tu kat belakang kau tu. Itu hak. Oh, sorry. tu hak bukan Badang. Kalau kita dapat polish dengan baik, filem tu akan menjadi baik lah. It's a superhero story kan. Bagi aku popcorn movie. Di mana orang tengok dan gelak-gelak dan have fun. Tapi kalau dapat polish, dapat betulkan setengah tempat, mungkin filem tu akan menjadi orang kata menarik. Dapat membentukkan setengah hero. Betul. Tengok habis. Aku tengok habis. Tak, semua tengok habis. Sebab kita orang telah diajar supaya jangan judge sesuatu karya tu. Tengok dulu. Jangan judge melalui poster ataupun teaser ataupun Pelakon. Kita kena tengok filem tu dulu. Okey, kita dah actually bagi aku, bagi kita yang tengok, yang belajar filem ni, kita tengok filem tu, kita bukan nak komen okey situ je. Okey, kita tahu okey patutnya kita kena ubah macam ni untuk jadi filem ni lebih baik. Itu kita punya pembelajaran lah. Tengok buat muka macam tu, aku nak gelak. Tapi yang lagi best je Cap kan, kalau ini cerita sikit lah, kau tak belajar filem kan. Maksud aku kau ada basic tapi mungkin tak banyak lah kan. Macam kita orang, kalau kita orang belajar dekat universiti kan, semua sama kan. Pensyarah akan menyajikan filem dekat kau, filem yang kau takkan faham. Kau faham tak? Filem muka dia macam ni lah bila kau tengok. Sebiji macam ni macam Lepas tu dia nak kita judge. Dia tu kata nak kita memang filem tu kau tak faham. Kau tak boleh brain dan kau pun tak tahu ni filem apa pun sebenarnya. Sebab apa yang kita orang belajar adalah shot itu, kenapa shot tu? Yes. Shot tu pun bermaksud. Kenapa dia atas? Apa yang dia nak? Kenapa dia kat bawah? Apa yang dia nak tunjuk kat audience? Apa yang dia nak audience tengok? Actually dia dengan contoh shot daripada bawah itu nak menunjukkan seseorang tu ada power. Itu power. contoh dia. Itu sampai Contoh shot ni kamera dari daripada bawah ni menunjukkan yang kau ni berkuasa. Bukan yang power. Kau kalau atas kau nampak sedih. Sebalik lah, sebaliknya. Nampak lembik lah, nampak lemah lah. Itulah yang kita belajar. Even Nampak benda noob. tu pun dah seni kau tahu. Actually filem ni. Kalau korang belajar, benda setiap shot tu adalah seni actually. Mise-en-scène dalam benda tu adalah ni. Dan tu filem pun bukannya dia tunjuk filem-filem western, filem-filem barat kau tahu. Dia tunjuknya filem-filem Turki, filem-filem Kita tak pernah tengok lah. yang kita tak pernah tengok yang agak berat Aku pernah tengok long take. take punya movie. Filem. filem. Long take sampaikan satu scene tu, satu kamera je. Satu kamera, satu shot. Dia lah dalam 15 minit. Betul. Ditunjukkan stadium punya seat tu. Dia tunjuk full shot. Ada cleaner tengah bersihkan, tengah sapu sampah. Itu tak silap aku Jack Stati apa tak, aku tak ingat lah nama. Jastati lain, Jastati yang komedi tu. Itu pun best juga. Komedi. Tu kan eksperimental. Jack Stati. Dia nak kita buat apa?
Siasati lain. Yang aku cakap ni lain. So Tengok je lah. Itu benda tu pun ada maksud dia. Ya. Share cerita kau kan. Memang berat. Ya, tapi kali ni agak berat. Dia macam ilmiah sikit untuk Tapi korang. the point kita orang cakap ni adalah filem ni macam-macam. So Betul. korang tak boleh nak judge macam mana filem itu. Just korang tengok, kalau korang tak suka support. Kalau korang tak suka sangat benda tu, janganlah kecam sebab Betul. nak buat tu bukanlah senang. Okey. Kalau bukan kita lagi nak support industri kita, siapa Siapa lagi? lagi? Betul tak? Betul. Kita kalau kita tak buat benda ni, takkan kita nak filem luar kita boleh support yang gila-gila kan. Takkan filem sendiri kita tak boleh. Takkan nak tunggu YouTuber Korea tengok filem kita baru kita nak tengok filem kita. React filem kita. Alright, mungkin itu saja untuk minggu ini. Jadi kami ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada Selamat korang Hari semua. Merdeka. Yang ke berapa? Merdeka yang ke berapa? 63 tahun. Masih baik, korang tahu. Tak adalah dapat bangang sangat. Dan 63 tahun kita merdeka. So insyaAllah kita jumpa lagi di podcast Minggu Harapan. Bye. Tanggal 2 dan maju. Salah. Bulan 8. Salah. Bukan. Anda memainkan lagu mereka ya? Tanggal 31 bulan 8 57. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, share dan turn on notification dekat channel Stir Production untuk korang tengok macam-macam video yang cantik, menarik, tertarik. Engkau memang the bomb. So jangan lupa buat benda tu semua.